ulama-ulama hadis yang datang pada kurun yang ke-7, pada kurun yang ke-8 hijrah, seperti Az-Zahabi, seperti Ibnu Kathir, seperti Al-Iraqi, Ibn Hajar Al-Asqalani, mereka seolah-olah bersepakat mengatakan kitab-kitab yang ditulis dalam mawa'iz, kitab-kitab tasawuf yang ditulis untuk membersihkan jiwa, banyak di dalamnya hadis-hadis yang tidak ada asal dan banyak hadis-hadis yang palsu. Bahkan sebahagian mereka siap kata jaga-jaga dengan kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Abu Laith As-Samarqandi. Hati-hati dengan kitab apa tu yang orang Melayu selalu baca tu, saya lupa nama kitab tu, tapi orang Melayu selalu baca dekat masjid-masjid. Dia terjemah dalam Jawi. Syarul Salikin dia ambil daripada Ihya Ulumuddin kan. Dan kitab Ihya Ulumuddin juga dinilai oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Bukan saya yang nilai, ulama-ulama hadis sebesar Ibnul Jauzi, sebesar Ibnu Kathir Asy-Syafi'i, sebesar Az-Zahabi, Al-Iraqi, Az-Zabidi. Mereka ini datang selepas daripada Imam Ghazali. Mereka nilai balik hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Mereka kata ada sebahagiannya yang tidak ada asal, ada sebahagiannya yang palsu, dan ada yang sahih, dan ada yang dhaif. Maka Al-Iraqi dia tulis satu kitab nama dia Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar. Dia nilai balik hadis-hadis yang ada dalam Ihya. Jadi kitab itu yang ditulis oleh Al-Iraqi itu, yang menilai balik hadis-hadis Ihya itu, hari ini telah dijadikan nota kaki bagi Ihya. Kalau version Arab, tuan-tuan beli Ihya Ulumuddin dalam versi Arab, nota kaki dia nota kaki yang ditulis oleh Al-Iraqi, tok guru kepada Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama besar, ulama hadis besar. Jadi kalau kita baca kitab Ihya, tengok ada hadis, hadis tu akan diletak nota kaki tu Iraqi akan bagi tahu apa status dia. Kalau sahih kita boleh ambil, kalau dhaif jangan ambil, melainkan dalam Fadailul Amal dengan syarat-syarat yang diletak oleh para ulama. Kalau palsu lagi jangan ambil. Itu penyelesaiannya. Tapi tak tahulah, saya tak tahu kalau yang versi Melayu punya Ihya ada ke tidak nota kaki yang Iraqi. Rasa tak ada lah. Betul? Indonesia ada. Kalau Indonesia ada, tuan-tuan beli yang tu. Tapi ada orang kadang-kadang bila kita sebut begini, dia marah kat kita. Dia kata Imam Ghazali bodoh sangat ke? Kita kata kita tak tahu. Kita akademik. Nak kata hadis tu daripada Nabi, kena bawa bukti lah. Ada sampai yang kata, saya jumpa dengan satu orang student UPSI buat master. Dia kaji pasal tarikat ni. Sembang-sembang dengan dia tak setuju dengan kata-kata saya. Dia kata Imam Ghazali ni wali Tuhan. Takkan dia tak erti benda ni. Tok guru saya kata Imam Ghazali dia ada kasyaf, dia tahu hadis ni sahih, sebab tu dia letak. Orang hadis apa tahu? Kita kata bukan macam tu. Kasyaf tidak boleh mensahihkan hadis. Islam ni dia bersifat akademik. Kita nak bawa satu benda, kita kena bawa satu bukti yang boleh, yang orang lain boleh nilai. Kalau kasyaf, oh saya semalam mimpi Nabi kata hadis ni sahih, siapa boleh nilai mimpi tu betul ke tak? Mungkinlah ya dia betul, dia wali, mungkin dia betul, tapi orang lain nanti orang lain pula. Lepas ni Syiah pun kata, oh saya pun mimpi juga hadis yang saya bawa yang kata Ali adalah khalifah pertama ni betul. Maka rosak agama, tuan-tuan. Sebab itu Nabi dalam banyak hadis, Nabi dapat wahyu. Pasal apa Nabi tak bunuh orang munafik? Dalam kisah yang saya bawa tadi, Umar kata apa? Da'ni ya Rasulullah adrib unuq hadal munafiq. Biar aku ya Rasulullah pancung kepala munafik. Masa Abdullah bin Ubay sebut kami nak halau orang muhajirin keluar, Nabi kata da'ahu hatta la yaqulan nas inna Muhammadan qatala ashabah. Biarkan dia. Nanti orang, supaya nanti orang tak kata Muhammad bunuh sahabat dia. Sebab munafik tak munafik ni benda yang terbuku dalam jiwa, orang lain tak tahu. Nabi tahu pun dengan wahyu. Kalau Nabi bunuh orang munafik, maka dia akan jadi syariat. Pakat semua pemimpin akan bunuh orang munafik nanti. Jadi macam mana nak tahu dia munafik? Semalam saya mimpi Nabi bagi tahu kat saya dia munafik. Maka agama akan jadi mainan pemerintah. Sebab tu Nabi tak bunuh.
Maka sebab itu ulama hadis dia kata, di antara cara-cara yang disebut oleh sebahagian ahli-ahli sufi, tetap tidak boleh diterima untuk mengangkat status hadis. Yang pertama kasyaf, yang kedua mimpi. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun sebahagian orang sufi dia marah orang hadis, dia kata, akhaztum ilmakum 'anil mayyit 'anil mayyit wa akhadna ilmana 'anil hayy alladhi la yamut. Sebahagian orang sufi lah, bukan semua. Sebahagian orang sufi yang nak pertahan, dia kata, kamu wahai orang hadis, kamu ambil ilmu kamu daripada mayat, an fulan, yang mana semua perawi-perawi itu mati dah. Kami ambil ilmu daripada Tuhan yang hidup tidak mati-mati. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita kata ulama hadis tak terima benda ni. Habis tu nak ikut siapa ustaz? Tuan-tuan dengar Imam Syafi'i punya pesan. Tuan-tuan mazhab Syafi'i kan? Tuan-tuan dengar Imam Syafi'i punya pesan. Alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi sawabah. Imam Ibn Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, ketika meletakkan riwayat Imam Syafi'i dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, dia bawa riwayat ni. Kalam Imam Syafi'i, dia kata, alaikum bi ashabil hadis, kamu kena ikut orang yang belajar hadis, ahli hadis, yang mana pengkhususan dia hadis, kerana mereka itulah orang yang paling banyak kebenaran, kerana dia pegang sanad. Tapi bukan nak kata orang hadis tahu semua, tapi bab riwayat kena tanya dia. Dan Imam Syafi'i sendiri mengiktiraf Imam Ahmad, walaupun Imam Ahmad anak murid dia, tapi Imam Syafi'i oleh kerana terlalu menumpukan kepada fiqh, dia sebut pada Imam Ahmad, dia kata, antum a'lamu bil akhbari sihah minna, fa in sahha indakumul hadis fa a'limuna hatta narji'a ilaih, syamiyan kana au akufiyan kana au basriyan au syamiyan. Imam Syafi'i kata, kamu Imam Ahmad dan puak-puak kamu yang ada tumpuan dalam hadis. Nanti orang kata saya hina Imam Syafi'i pula. Tak, Imam Syafi'i pun muhadis, tapi dia lebih tumpu pada fiqh. Imam Ahmad lebih banyak tumpuan dia pada hadis. Sebab itu kita tengok Imam Ahmad punya pandangan pada perawi-perawi hadis banyak. Maka dia sebut ni, dia bukan sebut pada saya dah. Imam Syafi'i sebut pada Imam Ahmad yang lebih kurang macam dia juga. Dia kata, kamu wahai orang-orang hadis lebih pandai, lebih mengetahui tentang khabar-khabar yang sahih, tentang hadis-hadis yang sahih melebihi kami, yakni orang fiqh. Apabila satu hadis sahih di sisi kamu, maka bagi tahu kepada kami supaya kami tarik balik pandangan kami, bagi sama dengan hadis tu. Sama ada hadis tu hadis Kufah ke, hadis Basrah ke, ataupun hadis Syam ke. Kenapa Imam Syafi'i tak sebut Hijaz? Kerana Imam Syafi'i dia muhaddis ke, dia ulama hadis ke, dan dia duduk di Hijaz. Hadis-hadis Hijaz dia tahu, tapi hadis yang berluar daripada Hijaz, luar daripada semenanjung Arab, dia tak tahu. Hadis Syam dia tak apa pandai, tak macam Imam Ahmad. Hadis Kufah, hadis Basrah, dia terpaksa ambil pandangan-pandangan ulama-ulama hadis semisal Imam Ahmad. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam bab riwayat kena tanya orang yang berada dalam bidang riwayat. Saya sebut ni bukan sebab saya bidang hadis. Saya bidang hadis pun baru belajar tuan-tuan. Tapi saya tahu di mana nak semak pandangan ulama hadis. Ada orang kadang-kadang dia marah kat saya, dia kata, kau ni pandai-pandai nak kata hadis tu palsu. Sebenarnya bila kita kata hadis tu palsu, bukan kita yang kata. Kita cuma bagi tahu kat masyarakat yang Imam Bukhari kata hadis tu palsu. Kita cuma bagi tahu kat masyarakat yang Ibnul Jauzi kata hadis tu palsu. Kita cuma bagi tahu kat masyarakat yang Ibnul Qayyim kata hadis itu palsu. Kita cuma taklid dengan ulama hadis yang silam, yang hebat. Orang belajar hadis hari ni, dia tak ada ijtihad pun, dia cuma taklid. Kalau ada ijtihad pun dalam satu dua hadisnya, kebanyakan hadis-hadis telah dinilai oleh ulama-ulama dulu. Cuma kita bagi tahu pada masyarakat, tiba-tiba kita yang kena bagi. Itu biasalah kan. Serupa juga macam orang fiqh, nak bagi tahu satu benda yang salah dalam fiqh, orang tak buat, kena maki ya kan. Jadi tentu